Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya nak kongsikan dengan anda harga terbaru untuk grafik kad di Malaysia ikut SRP, Standard Retail Price. Saya faham, saya tahu yang nak beli grafik kad secara ala kad sekarang memang susah gila. Normally, kena bundle dengan PC lah. Cuma bayangkan, dah lah kena bundle dengan PC, harga yang kita beli tu kena markup lagi. Pedih kot. Dan dalam video kali ini, saya nak kongsikan dengan anda satu penemuan saya bila saya study. Saya jumpa cara licik bagaimana pekedai-pekedai dekat Malaysia ni ambil untung lebih bila jual grafik kad ni. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe. Dan juga butang loceng yang ada di tepi dia. Jom! Untuk memudahkan anda, ini jadual harga untuk brand besar dekat Malaysia, Asus, MSI, Zotac dan Gigabyte. Saya listkan dari GTX 1650 hingga RTX 3070. Harga ni berdasarkan price list yang saya dapat pada akhir Mac 2021. Anda boleh pause untuk teliti satu persatu. Alright, saya buat satu penyiasatan. Lepas saya hairan bila saya tengok orang menjual dekat grup PC Gaming Community sebagai contoh, mereka punya stok lagi banyak dari kedai-kedai punya stok. Individu-individu yang jual pada harga mahal ataupun kita panggil dia sebagai scalper ni, mereka punya stok lagi banyak. Macam RTX 3070, bila stok sampai dekat Malaysia, Mona Lisa dapat dalam 3 ataupun 4 biji saja. Tapi dalam masa yang sama, individu-individu ni boleh upload gambar sampai 20-30 biji grafik kad. Saya macam pelik lah sebab mereka tak ada hubungan baik pun dengan pembekal. Dan mereka pun tak, mereka tiba-tiba wujud sahaja. Takkanlah pembekal bagi 30 biji kepada mereka kan. So saya siasat, saya jumpa jawapan dia. Tapi sebelum tu, saya nak cerita bagaimana modus operandi mereka sebelum ni. Bukan sekarang, tapi sebelum ni. Bagaimana scalper-scalper ni dapat jadi scalper kan. Sebelum ni, individu-individu ni, dia sanggup ambil risiko untuk bundle dengan motherboard, untuk bundle dengan processor. Tapi mereka ambil untung kau-kau dekat mereka punya grafik card lah. But overall, walaupun mereka beli 3 item, mereka still dapat untung. Katakan, mereka beli RTX 3060 pada harga RM2,000 Malaysia ataupun RM2,200 Malaysia. Dan mereka jual pada harga RM3,000 Malaysia, mereka untung dekat situ RM800 Malaysia. Dan untuk motherboard dan juga processor, mereka jual pada harga rugi RM100 Malaysia each. So mereka rugi RM200 Malaysia. Tadi mereka untung RM800, so untung bersih mereka RM600 Malaysia lah. So ini cara scalper ni buat kerja pada satu ketika dahulu. Jadi untuk 3-4 set bagi saya logik lagi lah mereka berani ambil risiko tu. Tapi kalau dah sampai 20-30 biji set, itu memang dah pelik lah. So bila saya siasat, rupa-rupanya, yang pertama saya tak tahu sama ada pembekal tahu ataupun terlibat dalam kes kali ni. Itu yang pertama. Yang kedua, bila saya siasat, rupa-rupanya ada kedai yang berkomplot dengan scalper-scalper ni. Sebab pekedai dia tak berani jual mahal loh. Dia tak berani jual mahal sangat lah. Kita cakap, katakan dia punya SRP 200, pekedai tak akan berani markup sampai 300. Sebab apa? Sebab dia akan bagi bad review kepada mereka, negative feedback kepada mereka. So apa yang mereka buat? Mereka approach individu-individu ni ataupun kita panggil mereka sebagai scalper ni. Mereka deal. Kau upload gambar ni dekat Facebook group, lepas tu kau jual pada harga ni, aku nak pada minimum, katakan aku nak harga RM3,000 Malaysia. So kau jual ni, kau tak perlu ambil motherboard, kau tak perlu ambil processor, kau jual je, aku deal belakang, aku bayar upah kat kau RM500 Malaysia. By that, pekedai dapat jual pada harga yang lebih mahal, untung yang lebih besar tanpa ada sebarang negatif review lah. So itu apa yang saya dapat kesan dalam kita punya pasaran sekarang. So habis cakap, boleh tak kita boycott scalper ni? Kita boycott mereka, kita tak beli dan harga akan jatuh. Which is benda tu bagus, idea tu memang nampak brilliant gila, tapi too good to be true. Benda tu agak mustahil untuk berlaku. Sebab apa saya kata agak mustahil untuk berlaku? Ialah saya pernah, kawan saya, dia pernah join satu investment pelaburan.
beli rumah. So dekat Putrajaya kalau saya tak silap macam tu lah. So ada seorang ni dia buat satu idea, dia kata okey, kita kumpulkan 100 orang yang nak beli rumah, kita bayar deposit sama-sama dan kita nego dengan developer, kita beli satu blok terus, satu blok bangunan, and kita akan dapat pada harga diskaun gila-gila. Bila kita jual balik, kita akan untung gila-gila jugalah. Idea tu nampak bijak gila. Wow, bijaknya, kita akan dapat untung besar kan? Tapi benda tu mustahil, and dia punya kepala tadi pun lari dah bawa deposit, pergi curi duit orang bagailah. So sama juga dengan kes kita kali ni. Bayangkan sekarang kita bukan ada 100 orang, kita ada 100,000 manusia yang memang nak aim beli graphic card tu. So maybe ada di antara kita yang tak mampu tahan nafsu, jadi dia beli juga pada harga yang mahal. Lagipun harga bukanlah isu untuk dia. So apa yang kita dapat faham dekat sini, demand tu tetap ada. Kita nak boycott macam mana ke? Maybe Marhain boleh boycott, tapi golongan kaya T20 mereka tak pernah kisah tentang harga graphic card ni lah. So bila kita bercakap tentang demand ada, supply of course ada. Scalper-scalper ni akan terus kita cakap bertebaran di atas muka bumi Tuhan ni lah. Dan sebut tentang supply and demand ni, sebenarnya apa yang berlaku dalam pasaran kita, kenapa harga barang-barang komputer naik dengan melampau, bukan sahaja disebabkan supply berkurang. Kilang tu tutup lah, kilang ni tutup lah, apa kita cakap bahan mentah tak ada lah. Bukan saja supply tu berkurang, tapi demand untuk barang komputer sendiri naik berganda-ganda. So saya bagi contoh lah, tablet kan. So tablet ni sebenarnya dia punya trend dah jatuh dah. Orang dah tak beli tablet. Anda boleh tengok player untuk tablet atas muka bumi ni memang kurang gila. Yang paling besar pun Apple lah sebenarnya. Mereka punya iPad kan. Tapi brand-brand lain memang dah tak fokus sangat sebenarnya. Tapi masa PKP dia pum naik melonjak gila kot. Bila Ustaz Abid Liu beli 100 biji, 500 biji macam tu, orang lain pun follow the trend dan dia punya permintaan tu naik dengan gila. Saya bagi contoh yang paling dekat dengan saya, dengan Mona Lisa lah. Sebenarnya Mona Lisa ni ialah company kedai komputer yang fokus kepada laptop, bukan fokus kepada DIY component lah. So sebelum ni sehari kita boleh jual katakan 10 biji laptop, tapi sekarang kita boleh jual 50 biji laptop. Jadi bila customer beli, saya tanya customer, beli untuk siapa, guna untuk apa? Kalau dulu orang beli laptop ni untuk student yang nak sambung ke universiti, student baru habis SPM dan nak sambung ke universiti, so mak ayah dia akan beli laptop lah. Tapi sekarang bila saya tanya, kebanyakan yang beli laptop ni ialah mak ayah yang ada anak sekolah menengah, sekolah rendah. Bila saya study benda ni, ikut firasat saya rasa ini berkait rapat dengan panic buying. Apa yang dimaksudkan dengan panic buying dalam kes kali ini ialah, okey, sebelum ni mak ayah dia nak sebelum ni kan kita ada PDPR, belajar dekat rumah apa semua tu kan, apa work from home ada kan. So masa tu mereka nak belajar dekat rumah, nak guna gadget tak ada. So mereka pergi dekat kedai, tengok kedai pun tak ada stok ketika tu kan. So sekarang bila mereka pun trauma. Mereka trauma macam, okey, aku nak pergi kedai sekarang, kalau ada stok aku beli je, tak kisah harga berapa. That's why bila mereka datang ke kedai sekarang, mereka just beli in case mereka prepare, buat preparation kalau berlaku PKP 3.0 lah. That's why demand untuk barang komputer sekarang gila-gila naik. Okey, benda ni dia akan berlarutan. Harga untuk barang komputer dia akan terus naik. Buat masa sekarang yang belum naik harga lagi lah. Yang pertama, peripheral gaming macam mouse, keyboard tu belum naik harga lagi. Yang kedua, casing memang tak naik harga. Power supply dulu masa PKP 1.0 dia memang naik harga, tapi sekarang dia maintain pada harga dia, so far so good. Tapi untuk processor, untuk motherboard, untuk RAM, untuk graphic card memang kau-kau lah naik harga. So kalau anda nak beli sekarang, memang saya tak nasihatkan anda. Saya rasa market dia akan pulih dalam 4-5 bulan lagi. Dia bukan dalam masa terdekat. Kalau anda tak terdesak, maybe anda boleh hold dulu, anda boleh tahan nafsu anda, jangan gersang sangat. Tapi kalau anda terdesak, yes, anda boleh beli sekarang. Dan anda kena ingat yang bagi saya, kalau anda nak beli barang komputer sekarang, sangat-sangat tak berbaloi lah. Harga dia gila-gila mahal. Dia macam kembali ke era pendrive 16GB harga RM60 dulu. Dia dah kembali kepada zaman tu. So itu saja untuk video kali ni. Harap video ni dapat membantu anda dan tambah anda punya knowledge lah. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.